Sebab itu hidup kita ni macam-macam nikmat. Cuma kita saja merasakan benda tu memeningkan kita. Contoh tuan-tuan misalnya di rumah tak besar, anak ramai, bising, wah 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 wah, tak tahan, pergi mengetih lah. Balik pening lagi, dia bergaduh macam-macam. Sedarkah tuan-tuan anak-anak itu nikmat? Berapa ramai orang di luar sana kahwin berbelas tahun tak ada anak. Ni bukan nak merendahkan, tidak, rezeki Allah. Usaha macam-macam, tasik dayang bunting tu 6 kali dah terjun, tak dapat keizinan lagi. Ada isteri beletek, pompang. Tahukah tuan-tuan ada orang bujang lapuk tak kahwin-kahwin? Tak ada orang hendak ke dia? Kulu kilir mengorat sana mengorat sini, tak dapat. Tak tahu apa masalah, tak tahu. Kita muka bercara rumah ada ke isteri? Walaupun muka tak adalah handsome, tapi ada ke isteri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma anta a'lamu bi min nafsi wa ana a'lamu bi nafsi minan nas. Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun waghfir lima la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Terima kasih yang berusaha saudara pengacara majlis. Yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Rosidi Mansur, pengerusi Surau Jumaat Asyakirin, Keramat Wangsa Kuala Lumpur. Seterusnya para pegawai, ahli jawatan kuasa dan sukarelawan Surau Jumaat Asyakirin, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan. Moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan malam ini. Setelah kali terakhir saya menyampaikan syarahan di surau ini, kira-kira 2323 hari yang lalu, iaitu pada hari Rabu 15 hari bulan Mac tahun 2017. Maknanya sudah 6 tahun 4 bulan 10 hari. Dan saya yakin tuan-tuan tak ingat dah apa yang saya ceramahkan ketika itu. Pada malam ini kita bertemu dalam program sempena memuliakan bulan Muharram ataupun sempena dengan festival Karnival Maharajan Ma'al Hijrah ini. Kita akan bicarakan satu tajuk moga-moga bermanfaat, iaitu istidraj, azab yang berbungkus nikmat. Hadirin hadirat sekalian, sebagai manusia, setiap hari kita hidup bergelumang dengan nikmat. Bergelumang. Harta, pasangan hidup, anak-anak, pangkat, kedudukan, penghormatan, kemuliaan, segala-galanya adalah nikmat. Maka dalam Al-Quran perkataan nikmat disebutkan sebanyak 148 kali dalam 139 ayat. Sebagai contoh, perkataan an-ni'mah itu disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 231. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, dan tolong ingatlah segala nikmat yang aku beri kepadamu. Tolong ingat. Itu Allah Ta'ala beritahu. Perkataan na'ama yang juga maksud nikmat itu disebut contohnya dalam surah Hud
Ayat 10, wala in azaqnahu na'ma'a ba'da dharra amassathu, dan jika kami rasakan kepadanya kebahagiaan sesudah kami uji dia dengan bencana. Begitu juga perkataan an-na'im. Ni ada yang namanya na'im. Perkataan na'im disebut dalam surah At-Takatsur ayat yang ke-8. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang nikmat. Sebab itu nikmat ini benda mustahak. Kata Ar-Raghib Al-Asfahani, an-ni'matul halatil hasanat. Nikmat ini apa saja benda-benda yang bagus, benda-benda yang baik. An-na'imi ni'matil katsirah, dan an-na'im pula adalah nikmat yang banyak yang tiap-tiap hari Allah beri pada kita. Kata Al-Jurjani, an-ni'matu hiya ma qusida bihil ihsanu wan naf'a la li ghardin wala li'audin. Nikmat itu adalah sesuatu yang dimaksudkan dengan kebaikan dan manfaat, benda yang semua orang mengharapkan. Sebab itu hidup kita ni macam-macam nikmat. Cuma kita saja merasakan benda tu memeningkan kita. Contoh, tuan-tuan misalnya di rumah tak besar, anak ramai, bising, wah 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 wah, tak tahan, pergi mengetih lah, balik pening lagi, dia bergaduh macam-macam. Sedarkah tuan-tuan, anak-anak itu nikmat? Berapa ramai orang di luar sana kahwin berbelas tahun tak ada anak. Ni bukan nak merendahkan, tidak, rezeki Allah. Usaha macam-macam, tasik dayang bunting tu 6 kali dah terjun, tak dapat keizinan lagi. Akhirnya, ini bukan cerita orang sini, tempat lain, bela kucing 3-4 ekor, cakap dengan kucing, dia ngelakkan diri dia mak dengan kucing. Mai kat mak mai. Apa perasaan kita? Sebab kita nikmat banyak, boleh sumpah serana. Korang ni wah. Itu nikmat. Ada isteri beletek, pom-pom. Tahukah tuan-tuan, ada orang bujang lapuk tak kahwin-kahwin. Tak ada orang hendak ke dia. Kulu kilir mengorat sana mengorat sini, tak dapat. Tak tahu pun masalah, tak tahu. Kita muka pecah rumah, ada ke isteri? Walaupun muka tak adalah handsome, tapi ada ke isteri? Nikmat banyak. Sebab itu dalam Al-Quran Allah sebutkan nikmat ni ada nikmat batinat, ada nikmat zahirat. Allah sebut dalam surah Luqman ayat yang ke-20, alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaikum ni'mahu zahiratan wa batinata. Allah Ta'ala sebut, tidakkah kamu ni memerhatikan Allah tundukkan untuk kamu apa yang ada di langit, Allah tundukkan untuk kamu apa makhluknya di bumi, untuk menyempurnakan untukmu nikmat dari Tuhan, zahir batin. Maknanya nikmat ni luar dalam. Ibn Jauzi dia ada memetik satu pertanyaan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma apabila membaca surah Luqman ayat 20 tentang nikmat zahir batin ni. Dia tanya kepada Nabi, ya Rasul, apa makna nikmat zahir dan batin? Nabi jawab, nikmat zahir adalah Islam. Nikmat zahir adalah kita wujud dalam keadaan yang bagus penampilan, mana ada rupa seperti manusia biasa. Nikmat zahir juga adalah rezeki yang diberikan oleh Allah. Adapun nikmat batin adalah Allah menutup segala kejahatan atau keaiban yang kamu pernah buat. Itu nikmat. Kita masa muda macam-macam perangai, tuan-tuan, skodeng orang mandi lah, itu ini. Nasib baik zaman tu tak ada CCTV.
Kalau zaman tu ada CCTV asyik muka kita masuk CCTV, sekodeng asrama sana, sekodeng asrama sini. Jadi Allah dah tutup zaman ialah nakal kita. Kita sekarang ni pun walaupun surau pergi, tapi kadang pergi juga urut-urut sekali-sekala. Tuan-tuan jangan nak urut-urut kan mati tengah berurut pada muka. Urut dengan wak tak apa, ni urut dengan amoy tak boleh, tak boleh. Amoy tak boleh. Takut tengah urut mati macam mana gaya. Kesalahan, tapi Allah tutup. Satu hari esok kalau dah tak boleh tahan, dosa terlampau banyak, dibukakan aib itu. Satu kampung tahu, oh kau pergi urut rupanya. Sembahyang subuh duduk depan, lepas sembahyang pergi urut lagi. Habis aib kita, satu keturunan. Sebab itu nikmat batin kata Nabi, Allah tutup aib kita. Adapun kata ad-dhahak, nikmat al-batinat ini adalah ma'rifatullah. Orang yang dapat kenal diri, kenal Allah. Ini tinggilah sikit perbahasannya. Macam mana nak kenal Tuhan, diri sendiri pun dia tak kenal lagi. Kemana pengakhiran hidup, dia tak tahu apa-apa. Adapun nikmat yang zahir adalah pertama husnus surah, wujud penampilan yang bagus. Imtidadil qamat, lurus perwatakan. Kemudian taswiyatil ad'u, seimbang anggota badan, maknanya tidak cacat cela dan sebagainya. Artinya nikmat ini banyak. Sebab itu Allah Ta'ala menitahkan kepada kita, setiap pemberian aku kau mesti syukur. Mesti syukur. Walaupun kau belete, anak kau degil ke apa, syukurlah kerana ada orang tak ada anak. Walaupun kau belete, isteri kau begini, bersyukurlah ada orang tak ada isteri lagi. Ataupun pernah ada isteri, isterinya telah berpisah, hidup ataupun mati. Sekarang tinggal seorang, baju pun gosok sendiri. Pagi kadang tak terbangun tidur, tak ada orang kejut lagi macam dulu-dulu. Susah kehidupan. Jadi syukur sajalah tuan-tuan. Walaupun pagi-pagi dia belete, awak ni dah tua, bila nak bangun teruk pada beruk lagi lama tidur. Wah. Itu nikmat. Bagi setengah orang dia tak perasan itu nikmat. Sebab itu ada satu cerita yang dikisahkan oleh Syaqiq Al-Balkhi rahimahullah. Dia ni seorang ahli sufi tahun 810 Masihi. Cerita tentang Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini dia berjalan-jalan di sebuah pasar di kota Basrah di Iraq. Bila orang nampak Ibrahim bin Adham ni ulama besar, jadi orang kumun dia. Kumun lah. Orang tanya macam-macam pada dia, beberapa soalan. Jadi ada orang tanya, wahai tuan guru, kami nak tanya soalan. Dalam Quran Allah Ta'ala menyebut, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah padaku, nescaya aku makbulkan permohonan kamu. Surah Ghafir ayat 60. Namun persoalannya, wahai tuan guru, ma balana nad'u fala yustajabu lana. Kami banyak lama dah kami ni berdoa, tapi satu pun tak ditunaikan oleh Allah. Apa sebab? Bukankah Allah ni janji akan tunaikan? Kata Ibrahim bin Adham, ya Allah janji tunaikan, tetapi ada 10 sebab doa kamu tu tak dipandang oleh Allah. Salah satunya, wa akaltum ni'mallah falam ta'uddu syukruha. Kamu mencekik nikmat Allah tiap-tiap hari, tak ada engkau syukur pun pada nikmat itu. Bahkan kau kutuk pula nikmat itu. Allah bagi lauk ini, kau pelekehkan ini gini-ginilah. Allah bagi rezeki misalnya durian, oh ini kolesterol, kau macam-macam kau kata kepada rezeki itu. Ini bukan kata durian tak boleh makan, kau makanlah, jangan hina rezeki. Maknanya setiap yang sampai pada kita, syukur. Sebab itu makam orang syukur, kalau tak dapat apa yang kita sukailah apa yang kita dapat. Contoh, saya kalau nak ikut apa yang saya suka minum sambil ceramah adalah teh tarik sepatutnya. Tapi penganjur sediakan ais spritzer kontot ini. Kalau ikut, saya akan rasa, apa bagi aku air pendek macam ni, segelas je ni, bagilah teh tarik kau punya hati kita. Tapi kita kena ada tasawuf lah sikit.
Ulang balik ayat tadi. Kalau anda tak suka apa yang anda dapat, anda tak dapat apa yang anda suka, sukailah apa yang anda dapat. Dalam hati nak tertarik, tapi dapat air mineral. Mineral pun mineral lah. Bismillah, go. Habis, selesai masalah. Kan aman hidup, syukur saja. Syukur segala nikmat. Ramai orang sekarang, dia bukan sekadar tak bersyukur, tapi mendustakan pula nikmat. Ada satu ayat dalam Quran, ayat ini satu-satunya perkataan atau ayat yang Allah ulang sampai 31 kali. Bukan 3 kali, 31 kali. Apakah ayatnya? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 31 kali. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu nak dustakan? Then which of the favors of your Lord will ye deny? Apa lagi yang kau nak bohong? Ayat itu duduk dalam surah Ar-Rahman. Baik itu kata ulama, bagi kita apabila mendengar imam membaca surah Ar-Rahman, bila sampai kepada ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, sunat hukumnya kita menyahut soalan itu. Macam kita kan imam baca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kan kita jawab amin. Maka dalam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, sunat menjawab la bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzib falakal hamdu. Tidak ada satu nikmat pun yang kami dustakan, wahai Allah, bagimulah segala puji-pujian. Kenapa Nabi suruh jawab soalan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Sebab kata Nabi, aku pernah baca surah ni depan jin. Jin pun baca doa, kata Nabi. Dalam riwayat daripada Jabir bin Abdullah, dia bercerita kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ashabi faqara'a alaihim suratul Rahman min awwaliha ila akhiriha fasakatu. Nabi jumpa sahabat, Nabi membaca surah Ar-Rahman dari mula sampai akhir. Jumpalah 31 kali fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sahabat bila mendengar ayat itu fasakatu, semua diam, tak ada yang menjawab apa-apa. Maka kata Nabi, laqad qara'tuha 'alal jin lailatal jin. Aku dulu pernah baca surah ni dekat kumpulan jin. Pada malam aku bertemu dengan masyarakat jin. Fakanu ahsana mardudan minkum. Mereka lebih bagus respon berbanding dengan kamu semua. Kuntu kullama ataitu ala qawlih fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Aku bila sampai ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, qalu la bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzib falakal hamdu. Mereka terus jawab, tidak ada apa nikmat pun wahai Tuhan yang kami dustakan, untukmu segala pujian. Sebab itu Ibn Abbas, kalau dia mendengar ayat ini atau dibacakan ayat ini, dia akan menjawab la bi ayyiha ya Rabb. Aku tidak pernah mendustakan sedikit pun nikmatmu wahai Tuhan. Timbul satu persoalan. Kenapa Allah guna perkataan tukadziban? Tukadziban ni dustakan. Kenapa Tuhan tak guna perkataan takfurun? Takfurun ni maknanya engkari. Ayat itu kalau kita baca ikut bahasa Melayu, maka apakah lagi nikmat Tuhanmu yang kau nak dustakan? Kenapa tak guna ayat dan apakah nikmat Tuhanmu lagi yang kau nak engkari? Engkari lebih kemas lagi. Tapi Tuhan guna tukadziban, apa sebab? Kerana tukadziban ini dia asal daripada perkataan al-kizbu atau al-kazbu. Maknanya menyembunyikan perkara sebenar. Al-kazib, al-kizbu maknanya al-ikhbar an-syai' bi khilaf ma huwa alaih. Itu maknanya dia tidak bercerita benda yang betul. Kita sebagai manusia, kita tahu kita diberi nikmat oleh Allah, tapi kita dustakan bahawa itu daripada Tuhan. Contoh,
Bila kita dapat rezeki banyak, katakanlah dapat bisnes bagus, jualan bagus dan macam-macam, orang pun puji, "Woi, baguslah bisnes kau sekarang. Macam mana kau jadi bagus sekarang, jadi stokis itu ini, sekarang kau main lagi bisnes laju hari-hari. Anak hantar barang ke rumah apa semua." Orang kata ini semua aku berjaya sampai tahap ini hasil daripada kerja keras dan juga perancangan jangka panjang. Aku pergi kursus usahawan, cucuk kepala, cucuk hidung, cucuk mata, macam-macam, bagi semangat apa semua. Aku berdiri atas bangunan, turun kepala dulu, latihan macam komando apa-apa. Balik daripada jana baik, aku jadi semangat. Jadi ini sekarang aku berjaya. Dalam kejayaan itu, di mana Allah yilek, kau dustakan kejayaan kau itu kerana Allah. Itu tukadziban. Ada orang dia berjaya dapat diploma, dapat degree, dapat SPM straight A1, dia dapat masters, dapat PhD. Kampung pun gembira, bangga, megah. Wartawan datang temu ramah, macam mana adik boleh berjaya dapat straight A+. Dia pun jawab, kita hidup mesti ada perancangan. Saya ni memang makan kismis hari-hari. Tuition sampai 3 tempat saya pergi sehari. Sekolah tak pernah ponteng. Saya hormat cikgu, salam cium tangan. Di mana Allah dalam kejayaan kau itu? Itu yang Tuhan beritahu 31 kali. Kau jangan dustakan, ini aku yang bagi engkau. Bukan kerana kau makan kismis, bukan kerana kau tuition. No, aku yang bagi, tapi kau dustakan. Ada orang dia jarang sakit, sihat. Umur pun dah 6 series, 7 series. Tak ada penyakit. Makan pun gomor semua. Semua benda dia makan. Membojol lalu, melentang patah. Sihat. Semayang pun berdiri, tak payah duduk. Macam kita duduk atas kursi, dah sakit gaut dan macam-macam, lutut. Dia relax. 7 series kadang-kadang. Kita pun sajalah tanya, "Haji, Masya Allah sihat, nampak Haji umur berapa?" "Saya ni dah 80 dah Ustaz." "Masya Allah 80 dah umur. Apa rahsia ni sihat walafiat ni?" Saya memang keturunan saya macam ni Ustaz. Ayah saya pun sihat macam ni. Atuk saya meninggal umur 110. Ayah saya meninggal umur 98. Jadi memang keturunan kami macam ni. Mana Allah? Allah bagi izin. Sebutlah jawapan bila orang tanya, "Haji macam mana boleh sihat Haji?" "Alhamdulillah, Allah bagi nikmat sihat, alhamdulillah." "Adik macam mana boleh dapat straight A's?" "Masya Allah, dengan izin Allah. Saya ni bukan orang hebat, Allah izin saya." Itu caranya. Macam mana ente ni rezeki bagus, banyak ni, stokis semua sudah jadi bagus. Alhamdulillah, rezeki pada Allah, Allah izin. Saya bukan orang baik, tapi doa banyak pada Allah. Masya Allah, banyak meletakkan Allah dalam kejayaan kita. Tapi sayang manusia sekarang, semua nikmat yang kita perolehi seakan-akan hanya kerana usaha kita semata-mata. Dan kita seakan-akan lupa atau buat-buat lupa peranan Allah. Itu yang Tuhan ingatkan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau nak dustakan? Hadirin hadirat, kita kena hati-hati. Nikmat ini ada masa dia tak jadi nikmat, dia jadi niqmah. Beza. Bahasa Arab ni ain dengan qaf saja perbezaan, tapi maksudnya berbeza. Nikmat lain maksudnya, niqmat lain maksudnya. Sebab itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dia cerita, Nabi ada satu doa yang dia suka baca. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiatika wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatika. Ya Allah, aku berlindung padamu daripada hilangnya nikmat yang sedang kau berikan. Aku berlindung padamu dari berubahnya kesihatan yang kau anugerahkan. Aku berlindung padamu dari seksaanmu yang datang secara tiba-tiba. Nikmat maknanya nikmat.
Niqmah itu artinya al-niqmatu uqubatul mujrim mubalaghah, adalah balasan seksaan berat akibat kita melanggar peraturan Allah. Itu kata Syekh Al-Manawi. Sebab itu kita bimbang, yang kita dapat bukan nikmat tapi niqmah. Contoh niqmah, contoh biasa tak dengar orang bercakap, comment action duduk kedai kopi bercakap. Dia kata, aku tak ada sibuk-sibuk pergi surau macam korang lah. Korang ni apa benda lah pergi surau siang malam. Tunggulah surau 22 juta tu siap. Yang masa ni kau nak pergi ramai-ramai buat apa? Aku duduk kedai kopi semayang kat rumah, duit banyak juga katanya. Kalau aku pergi surau, bilioner agak aku ni. Biasa tak dengar ayat gini. Aku tak semayang pun ada duit. Aku tak semayang, dia semayang tapi semayang di rumah lah. Engkau semayang di masjid, motor tu motor asyik mampu motor. Start tak hidup. Aku tak pergi masjid pun pakai kereta besar. Bayangkan kalau aku pergi masjid, dia suruh kita bayang, kita pun bayang kalau dia pergi masjid. Ada pula kata, aku tak bangun subuh pun skor juga exam. Engkau kira mulailah macam-macam. Tahap tu dia dapat. Aku lah kalau bangun subuh tak tahu jadi profesor agak aku ni. Ada cakap ni kawan-kawan kita lah masa duduk di sekolah, di asrama. Dia tak baca, semayang surau pun tidak, tapi berjaya, pelik gitu. Ada pula kadang kata, aku semayang tak adalah rajin sangat. Kadang semayang, kadang tertidur. Tapi umur dah 70 dah setakat ni. Tok Imam 45 meninggal dah, banyak makan kambing. Dia kata imam meninggal banyak makan kambing. Ada pula 2-3 orang kita dengar bercakap, saya ni walau tak pakai tudung dah 2-3 kali pergi umrah, dapat cium Hajar Aswad lagi. Saya ni walaupun nampak macam gini, free hair, tapi saya dapat masuk Raudah. Makcik-makcik tu tudung sampai ke lutut panjang, nak masuk Raudah tak lepas-lepas. Ada tak kita biasa mendengar skrip sebegini? Ingatlah, kalau kita sekarang sedang bergelumang dengan nikmat, kemewahan, harta, meraih tahta, naik pangkat, sedang tenggelam dalam keseronokan ibadah di Mekah, di Madinah, jangan terburu-buru menyangka bahawa itu adalah nikmat. Jangan terburu-buru. Perlu kita sama-sama ingat, kadang-kadang nikmat yang Allah kurniakan kepada kita itu bukan kerana dia suka pada kita, tapi sebenarnya bertujuan nak menjahannamkan kita dengan nikmat itu. Ada satu riwayat daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, "Idza ra'aita Allah ta'ala yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asihi fa innama dzalika minhu istidraj." Itu ayat Nabi tu. Kata Nabi, kalau engkau tengok apabila Allah memberi pada seorang hamba segala nikmat yang diinginkan di dunia, padahal orang itu pembuat maksiat tegar, maka ketahuilah segala kurniaan yang dia dapat itu adalah istidraj. Hadis riwayat Ahmad. Ni kadang orang berbalik haji ni ramai, bukan cerita orang sini, cerita tempat lain di Venezuela. Dia ni tak adalah orang yang jenis orang surau masjid sangat. Orang biasa-biasalah, tak adalah macam tuan-tuan yang hari-hari pergi masjid surau ni. Tapi dapat pergi Mekah, buat haji, kita tunggu queue, aduh letih betul. Baru daftar minggu lepas, giliran kita lagi 86 tahun. Kata dan aku ni ni pula umur 30, mati 2 kali tak boleh pergi haji. Tengok dia melonong dapat pergi haji, package mahal lagi. Waktu share pula dalam grup, dapat duduk dalam Raudah. Uish, kita pula jadi heran, macam mana dia ni pula dapat apa amalan dia sembahyang malam agaknya. Kita pula jadi heran, cuba nak bersangka baik. No.
Kadang-kadang nikmat ini bukan dalam bentuk harta saja. Kelebihan melakukan ibadah juga adalah nikmat, dan kita khawatir itu nak menjerumus kita ke lembah kerosakan. Ujub, riak, takbur, oh itu semua bala tuan-tuan. Sebut tentang Mekah ni, tuan-tuan, ni bukan nak melemahkan semangat tuan-tuan pergi ke Mekah, tapi nak memberitahu bahawa kadang kita rasa terluka hati melihat ada orang menunjukkan seolah kejayaannya beribadah sama ada umrah ataupun haji di Mekah menandakan bahawa dia lebih baik daripada orang lain. No such thing. No such thing. Tuan-tuan sekalian, kata Anas bin Malik, Nabi pernah menyebut, ya'ti 'ala nas zamanun yahujju aghniya'u ummati linuzhah. Akan sampai satu zaman umatku nanti pergi buat haji, pergi ke Mekah bukan kerana ibadah. Kerana apa? Linuzhah, makan angin. Holiday, tapi holiday yang Islamik sikitlah. Gitu. Kan kalau pergi Gold Coast ngata dia orang. Kalau pergi ke London lagilah rapatnya orang mengata. Tapi pergi ke Mekah tu tahanlah sikit. Tapi dia punya suasana macam pergi holiday jugalah. Ambil package 10 hari semayang di rumah, semayang di hotel hari-hari. Baik tak payah pergi Mekah. Hari-hari semayang di pucuk katil. Pergi masjid time semayang Jumaat. Time semayang Jumaat tu pun dia bukan semayang dalam, semayang di luar. Sebelah burung merpati. Elok bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbang burung merpati. Berjemaah dengan burung merpati kat depan Ben Daud. Itu je lah. Baik itu, orang pergi haji pun ada yang dilaknat. Ada satu bab kalau kita belajar tentang malaikat-malaikat ni, ada satu malaikat tugasannya nama malaikat haji. Malaikat haji ni disebutkan iza kharajal haju hajan bin nafaqatin tayyibatin wa wada'a rijlahu fil gharzi fanada labbaik nadahu munadin minas sama'i labbaik wa sa'daik zaluka halalun wa rahilatuka halalun wa hajjuka mabrun ghairu ma'zur. Bila seorang tu berangkat haji dengan duit sumber yang bagus, dia meletakkan kakinya di atas kenderaan, dia membaca labbaik Allahumma labbaik, mana dia orang baik daripada duit yang baik, hatinya tulus ikhlas mencari redha Allah, maka akan datang satu seruan daripada langit. Dia akan mengatakan kepada kita, labbaika wa sa'daika. Maknanya dia akan kata, aku sambut panggilan kau, aku kurniakan kepada engkau kebahagiaan, dan ditambahkan pada kamu kebahagiaan lagi. Zaluka halal, kau punya bekalan halal, kenderaan halal, maka hajimu mabrur, takkan ternoda dengan dosa. Tetapi wa idza kharaja bin nafaqatil khabithah fa wada'a rijlahu fil gharzi fanada labbaik nadahu malakun minas sama la labbaik. Kalau kau orang yang tak baik, daripada mula-mula duit tak betul, pakai duit scam untuk pergi haji dan macam-macam, kemudian kau pun berangkat, kau pun membaca labbaik Allahumma labbaik, maka datang satu malaikat mengatakan la labbaik, untuk engkau takkan aku sambut, bekalmu haram, hajimu tidak mabrur. Sebab itu jangan kita merasa alhamdulillah Allah sayang, belum tentu. Banyak saya nak terangkan, tapi saya ingat kita beri laluan dulu kepada azan isyak yang akan berkumandang sebentar lagi. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana, kita kembali lagi selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung syarahan pada malam ini. Kita bincangkan tajuk istidraj, nikmat yang berbungkus azab, ataupun azab yang berbungkus nikmat. Kami mohon izin dari jemaah untuk menganjakkan sedikit pelaksanaan solat isyak berjemaah, untuk memberi peluang kepada saya menghabiskan syarahan pada malam ni. Kan ceramah pendek kan nyanyi, ke tuan-tuan pula datang pada jauh, nak pendek tengok TikTok seminit ni ceramah kan selesai, insya-Allah. Hadirin hadirat sekalian,
Tadi kita membincangkan tentang istidraj. Apa benda istidraj? Kalimat istidraj diambil daripada kalimat daraja. Daraja ini maknanya naik dari satu tangga ke satu tangga seterusnya. Istidraj ini yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya sebenarnya adalah satu hukuman yang diberikan kepada kita dalam bentuk sikit demi sikit, sikit demi sikit. Dia tidak hancurkan kita total. Dia boleh hancurkan terus, kun fayakun, sepetik jari kita boleh jadi debu je. Tapi dia akan beri kita sikit, 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 sikit. Bagi sikit apa? Nikmat. Sebab itu dalam surah Al-Qalam ayat 44, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, dan kami akan menghukum mereka secara beransur-ansur. Hukum beransur-ansur yang Allah gunakan dalam ayat itu sanastadrijuhum, mana perkataan istidraj, secara beransur-ansur kami akan beri mereka nikmat yang merosakkan mereka. Beransur-ansur. Itu yang kena ingat, secara beransur-ansur, bukan lamsam, sikit-sikit. Bila sebut beransur-ansur, saya ingin mengambil kesempatan untuk mewar-warkan pihak Rusia selepas ini akan beransur-ansur juga bergerak untuk membawa tabung untuk tuan-tuan, puan-puan semua bantu mana yang berkemampuan, ada yang rezeki lebih, bersempena dengan yang dimaklumkan oleh Ustaz di awal tadi, untuk kita nak membina pembinaan 5 tingkat Surau Jumaat Asyakirin Keramat Wangsa Kuala Lumpur, yang juga akan mengandungi sekolah untuk anak-anak kita. Jadi selepas ni Urustia akan beransur-ansur lah. Tuan-tuan, lemalah ikut kemampuan masing-masing. 10,000 boleh, 20,000 boleh, ikut kemampuan. Jangan sampai muflih dah lah. Ada semangat sangat malam ni, dia pun habis wakafkan rumah dia. Saya bagi rumah lah untuk surau. Surau nak buat apa dengan rumah, saya buat lah. Habis kak jadi MD, lepas ni tak ada rumah, tak apalah saya jadi asnaf. minta duit dengan mawib je lah. Lah tak payahlah, nak jadi miskin pula lah. Sedekah jangan sampai apa-apa ke dana. Ikut kemampuan lah. Tapi kalau orang pencen kena banyak sikit, sebab dia banyak duit gratuiti tak habis lagi baru ni ya. Dia sedekah ni sikit lah. Sebab kita kalau buat masjid surau ni, masjid surau ni kita maklum lah dia punya manfaat. Tapi kalau buat sekolah ni tuan-tuan, jangan lepaskan peluang untuk bantu pembinaan sekolah. Sebab dalam banyak-banyak wakaf yang paling terbaik sekali, ini pendapat saya lah, wakaf ilmu. Wakaf ilmu ni dia benda kekal. Wakaf bangunan berapa tahun? 100 tahun. Nak dapat tarah piramid tu tak dapat, beribu-ribu tahun. Kena kontraktor kong kali kong, 3 bulan bocor lah kadang-kadang. Nak dapat tahap piramid Mesir tu beribu tahun tak dapat, kukuh begitu. Tapi dia ada had dia. Tapi ilmu tak ada had. Tuan-tuan bantu sekolah, anak-anak datang belajar. Dia belajar baca Fatihah. Daripada tak erti jadi hafal. Daripada hafal dia pun semayang. Tiap kali dia semayang, tuan-tuan makan komisen. Takkan tak suka untuk hantar angin? Ini semua kaki projek semua. Semua untuk hantar angin. Untuk hantar angin. Lepas tu budak ni besar, jadi pula penceramah contoh. Dia pula mengajar orang lain. Ajar. Jadi dia punya sumbangan tu tadi, dia berterusan. Itu bagusnya kita ni wakaf ilmu ni. Kalau ada sekolah nak buat, bantulah. Berebut-rebutlah tuan-tuan membantu. Tambah pula buat surau masjid lagi lah besar manfaat. Ni lain tahulah cerita pasal wakaf. Sebab itu balik kepada istidraj, justru itulah ada seorang penyair dia mengatakan, idza ra'aita syakhsan wa fawqa ma'il bahri yasiru qad yatiru wa lam yaqif ala hududin fa innahu mustadrajun bid'i syar'i. Kalau engkau melihat seorang dapat terbang di langit dan boleh berjalan di atas laut,
padahal dia tidak mengikut undang-undang syariat, ketahuilah bahawa dia adalah ahli bid'ah yang sedang dimanjakan. Sedang dimanjakan dalam proses dihancurkan. Sebab itu kita muhasabah pada malam ini. Jika kita mendapat nikmat duniawi yang melimpah ruah, tetapi tahap iman dan takwa kita sedang menurun. Kalau kita mendapat rezeki yang terus menerus hari-hari, tapi ibadah kita selalu diabaikan. Kalau kita hidup berjaya dan sejahtera, walhal kita selalu maksiat. Kalau kita mendapat harta yang melimpah ruah, padahal kita kedekut dan juga boros. Kalau kita ni jarang terkena musibah dan sakit, ketahuilah kata ulama, itu sebahagian tanda kita sedang mendapat istidraj. Ada orang dia bangga dia tak pernah sakit. Jangan tuan-tuan takut istidraj. Sebab sakit ni kemuliaan. Allah takut kita khawatir Allah tak muliakan kita. Bukan suruh cari penyakit dah, tapi jangan sombong sangat. Cara dia menanya soalan korang tu sombong sangat. Awak kena Covid tak tu? Kena ya? Kena. Saya tak kena lah. Macam mana saya tak kena? Janganlah sombong sangat. Engkau tak pergi jolok hidung, mana kau tahu? Duduk rumah, stay at home katanya. Cuba pergi jolok hidung, nak tahu. Jangan sombong lah. Kita dah umur 50 contoh, jumpa kawan. Ada kerja mana? Ada kerja mana? Ada. Saya tak ada. Alhamdulillah. Dia punya tu nyampah tengok lubang hidung, kembang cakap. Saya darah tinggi pun tak ada lah. Demam tak ada dah bulan 7. Belum demam lagi. Janganlah begitu. Kurang-kurang ada sakit lutut ke, sakit urat belikat, takkan tak ada langsung. Kalau tak ada, something wrong. Sebab tuan-tuan, orang sakit mulia pada sisi Allah. Justru itu para salafus soleh, kalau dia jatuh sakit, dia rasa megah dan bangga. Tak ada rasa down pun. Kalau kita dapat tahu sakit, terus down. Ada orang dia pergi medical check up, sebelum ni tak pernah diagnose penyakit, rasa sihat agaknya. Sekali bini paksa, tak macam mana dia ngikut. Cek darah, cek 3 bulan punya gula apa semua. Sekali keluar data, doktor buka spek baca, amak, ini bukan border ni, atas pagar lebih pada pagar dia ni. You ni kencing mana ni. Dia pun terus merosot dah kesihatan, terus mati. Orang ni bala lah Allah benci. No, orang yang sakit ini dimuliakan. Apa buktinya? Allah ampunkan dosa orang sakit. Kalau Allah tak peduli kita, takkan Allah ampunkan dosa kita. Ma min muslimin yusibuhu azan illa hatallahu anhu khatayahu kama tahatu waraqus syajari. Mana-mana orang Islam yang ditimpa dengan penyakit, Allah akan gugurkan dosanya seperti pokok menggugurkan daun-daunnya. Hadis riwayat Bukhari. Orang lain nak gugur dosa, pergi Mekah tuan-tuan, tawaf, ibadah, nangis-nangis tengah malam. Tuan-tuan duk bawah selimut, menggigil demam, gugur semua masa. Tunggu. Maka janganlah menyumpah. Aduh, demam pula dah. Aduh, jangan. Itu Allah tengah nak gugurkan dosa. Bila dosa gugur, secara automatik doa kita mustajab. Orang tak ada dosa, doa mustajab. Sebab itu antara sunnah yang ditinggalkan adalah meminta doa daripada orang sakit. Ini jaranglah orang buat. Biasa kita mendoakan orang sakit. Tuan-tuan kena ubah sikit. Tuan-tuan suruh orang sakit tu doakan tuan-tuan. Memanglah bunyinya pelik. Dia sakit, aku sihat, takkan dia doakan aku? Mu tak mengaji. Nabi sebut, iza dakhalta ala maridin famurhu ayad'u laka fa inna du'aahu ka du'ail malaikah. Ketika engkau menjenguk orang sakit, mintalah kesempatan dia berdoa untuk engkau. Kerana doa orang yang sakit itu sama seperti doa para malaikat. Hadis riwayat Ibnu Majah.
dalam surau kita ni ada orang sakit. Orang sakit ni tak mesti terlantar. Mungkin dia sakit jantung misalnya, sakit bawah pinggang, cuci bawah pinggang. Mungkin ada yang kanser, kita pun tak tahu kanser tak 1, 2, 3. Tapi dia jiwa kuat. Kalau orang lain kena bisul rasa nak mati, dia rasa dia ada kanser, dia boleh hidup day by day. Dia kata, saya ni ustaz hidup ikut hari sekarang ni. Tidur kalau nasib esok bangun, alhamdulillah. Kadang-kadang tak tahu bangun ke tidak. Ini orang dia dengan Tuhan dah begitu rapat. Jadi orang tahap macam ni, tuan-tuan suruh doa makbul, itu tahap wali semua tu. Dia dah hidup dia kudus. Dia dah tak ada apa nak kejar. Kematian melambai-lambai bila-bila masa. Rapat dengan orang begini. Doakanlah dia sihat. Tapi sekali-sekala mu doa kalau aku pula. Mu lah kanser tahap 2. Mu doakan aku. Mu jangan doa aku kanser serupa mu. Mu doalah aku ampun dosa. Aku doalah mu. Kita saling bertukar-tukar doa lah. Walaupun kita doa tak berapa makbul, doa dia tu makbul. Itu kemuliaan orang sakit. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita dah lelah bulan 7 dah masih belum sakit, jangan sombong. Kita kena memikir pula, apa aku tak sakit langsung dah bulan 7, takkan sesema pun tak ada. Sudah, aku dah jadi Firaun dah sekarang ni. Firaun je tak sakit-sakit ni. Kita kena susah hati. Bukanlah suruh tuan-tuan ni sakit dah, tapi biarlah ada sikit sakit, menunjukkan Tuhan masih lagi beri perhatian pada kita, sudi menguji kita. Buat ni buat tak pandang kita macam orang, buat tak nampak salam tak pandang, kita berkecil hati. Takut Tuhan buat tak tahu saja. Dan yang paling kita khawatir tuan-tuan sekalian, saya ingat kalau kita ni level-level kita, nikmat harta mungkin kita tak banyak, kita bukanlah orang kaya super orang lain-lain. Tapi salah satu nikmat yang Allah beri pada kita adalah nikmat kita boleh buat ibadat. Kita takut nikmat kita buat ibadat ini pun rupanya istidraj. Ini kita paling takut. Ni kita paling takut. Sebab kata ulama, istidraj ni boleh menimpa semua orang. Sama ada orang awam, ulama, ahli ibadah. Dia tak mesti dalam bab harta saja. Tuan-tuan janganlah bila cerita istidraj bayangkan influencer dalam TikTok ni semua ahli neraka semua. Itu bukan. Tantah kita pun tak tahu. Tantah penceramah, tantah kita tak tahu. Sebab itu cara nak mengetahui istidraj atau bukan, kita boleh rujuk kepada pandangan Imam Ar-Rifai. Dia buat satu kitab Alatul Ahlil Haqiqati Ma'allahi Ta'ala. Tuan-tuan cari jilid pertama, muka surat 104. Dia ada menyebutkan, ni nasihat untuk kita yang orang surau masjid ni. Wastidraj ahli dzunubir rukunu ilaih wa israru 'alal i'radi 'anillah subhanahu. Istidrajnya ahli maksiat adalah dia walau diberi nikmat tapi tetap condong untuk membuat maksiat. Walaupun dia buat ibadah, tapi jauh di sudut hatinya itu masih lagi ada kecenderungan untuk buat maksiat. Dan masih lagi ada chances untuk menjauhi dan berpaling dari Allah. Kalau ada tu lagi, something wrong lah. Kita fight lah perasaan itu. Mungkin kita dulu nakal zaman clubbing. Sekarang dia dah insaf sikit lah. Jadi bila datang seorang masjid, kita nak jadi orang baik, tapi tarikan tu masih kuat lagi. Kawan-kawan mesej kata ajak clubbing, ajak kita pun macam mana, tarikan tu masih ada. Jadi kita kena doa pada Allah. Jangan tengah semayang, tengah apa, masih lagi merangan-rangan nak clubbing apa semua. Apa ni kan pergi karaoke, ada amoy kata baru tengah semayang mikir nak karaoke dengan amoy, peluk-peluknya lagu berori. Tak boleh. Tak boleh, itu istidraj tu. Mana ibadat yang kau buat istidraj untuk kau, menghancurkan kau nanti. Wastidraj ahli ilmi talaba al-jahu wa manzilatu 'inda al-khalqi. Istidrajnya para agamawan alim ulama apabila dia berniat nak mendapat kedudukan dan puji-pujian di hadapan makhluk. Itu tak boleh. Tak boleh. Niat mengajar, niat ceramah, niat mendidik dan sebagainya lagi,
niat nak mendapat like, niat nak mendapat pujian dalam komen. Macam ni buat live ni apa semua, dia harapkan orang puji, terbaik ustaz, hebat ustaz, terbaik bosku. Ada tak panggil bosku? Ada, terbaik bosku, terbaik, terbaik, terbaik. Bila dia ceramah tak ada orang like, dia pula menyandar. Asal tak ada orang like pula hari ni? Tak ada lain ke surau ni? Akhirnya dia try like sendiri. Satu like dapat. Oh ada. Dia like sekali lagi dapat 2. Gila like namanya. Istidraj. Jangan. Wastidraj ahli al-ijtihad wa istiksar wal i'jab. Istidrajnya ahli ijtihad, iaitu para ulama fiqh, apabila mereka gemar memperbanyakkan, menzahirkan atau mengujubkan dengan ilmunya, mana dia berusaha nak menjadikan orang terkagum-kagum dengan kealimannya. Itu membahaya juga. Wastidrajil muridina tatla'uhum ila al-'ataya wal karamati wa sakanahum ilaiha. Istidrajnya ahli suluk, ni orang yang tarikat, orang yang tasawuf. Dia apabila dia suka memperlihatkan karamahnya kepada orang, kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada dia, dia nak show off kepada orang. Jangan. Kita bila dah jadi orang tasawuf, salah satu maqam yang kita kena pegang adalah al-faqir. Al-faqir ni ialah merasa miskin di hadapan Allah, tak boleh rasa ada lebih di hadapan Allah. Al-faqir wal-hakir. Fakir, miskin, lagi mengharapkan redha daripada Allah. Itu orang tahap tinggi. Wastidrajil arifin istighna'uhum bil ma'rifati dul ma'ruf hatta ja'alu laha haddan wa ghayatan wa nihayatan. Istidrajnya ahli ma'rifat adalah mereka menganggap ma'rifatnya itu sudah cukup untuk mencapai tahapnya dekat pada Allah dengan tidak beribadah. Sebab itu yang paling kita takut, bahasa mudahnya kita ibadah ini, istidraj ini, ibadah yang kita buat diselubungi dengan ujub, riya, sum'ah. Yang ni paling kita takut. Kita semayang ada rasa nak bangga dengan orang, itu jangan. Dan yang lebih dikhawatiri dalam bab istidraj ini adalah riya dan sum'ah yang tersembunyi, yang kita tak perasan ketika kita melakukan ibadah itu. Apa contoh-contohnya? Yang ini saya bawa contoh, tuan-tuan jangan bayangkan orang lain, bayangkan diri sendiri ya, supaya kita tak fitnah orang sana sini. Bayangkan kelemahan tu kita bukannya malaikat, kita ada kelemahan. Apa contohnya? Kata ulama, riya atau sum'ah yang tersembunyi ini, contoh, kita bersungguh-sungguh menceritakan keburukan orang lain. Kita cerita dia tu kedekut lah, dia tu malas semayang lah, malas menuntut ilmu lah, malas macam-macam lagi, malas tolong adik-beradik dia lah, malas tolong ni, malas bagi duit ke anak dia. Tersembunyi jauh di hati kita, tengok aku adik-beradik aku semua aku tolong. Dia adik-beradik tak tolong, rumah mak tak balik, dia nak kata dia balik rumah mak. Tersembunyi itu, ujub itu. Ini paling kita khawatir. Bila terdetik saja, tuan-tuan pangkah terus, delete all, deletekan terus, supaya segala kebaikan kita tidak rosak kerana kita menceritakan keburukan orang tadi. Macam kita ni susah tuan-tuan nak jaga hati ibadah ni. Datang masjid surau dah bagus, tiba keluar pada surau sombong. Baru semayang isyak 4 rakaat je pun, apa nak jadi masyarakat kita ni? Duduk kedai sarokok kerja, mana jadi astagfirullah. Baru 4 rakaat, pada dia ahli kelab juga dulu. Tak boleh begitu. Menjadi baik bagus, merasa baik itu yang jelek. Menjadi baik silakan, tapi merasa baik itu merosakkan. Jangan merasa baik. Begitu juga kata ulama, ada orang yang menceritakan nikmat dan juga kurniaan yang banyak Allah berikan kepada dia. Mulutnya tak henti bercerita banyak sangat Tuhan bagi nikmat pada saya ni.
Tapi dalam kita bercerita tu terdetik hati kita mengatakan, oh saya dapat ni sebab saya ni orang bertakwa, saya orang soleh. Hanya orang takwa dan soleh saja yang boleh dapat rezeki yang tak disangka-sangka. Jangan begitu. Kita hanya cerita, share dengan orang nikmat yang kita dapat. Kita dapat bukan kerana kita baik, kerana Allah yang baik. Kita ni tak baik sangat. Mungkin kita dapat kerana doa mak kita, doa isteri kita. Baik tu nikmat ni jangan sebut-sebut sangat. Campur dengki dia orang lagi lah, macam-macam. Apa lagi? Kita memuji-muji tahap keilmuan ulama tertentu, guru tertentu, profesor tertentu setinggi langit. Kita puji dia punya kedudukan ilmu. Rupanya di ujung kita nak mengatakan kita dulu pernah belajar dengan dia, jadi kita pun bawah sikit je hebat macam guru tadi. Oh ini halus, halus sangat. Dia nak menunjukkan dia pernah. Hakikatnya dia sedang memuji diri dia. Dia nak mengatakan, awak kenal ni Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia ni ulama hebat gini-gini. Saya pernah ambil hadis dengan dia. Dalam kurungan, saya dengan dia lebih kurang sajalah. Tuan-tuan ambil pula berkat dengan saya. Itu sombong namanya. Jangan, hati-hati, merosakkan hati kita. Ada juga orang yang merendahkan diri tapi dalam rangka untuk riak, supaya dia dipuji bahawa dia ni seorang yang low profile. Jangan, itu dia low profile, tapi low profile itu dia meninggikan mutu diri dia. Contoh, saya percaya tuan-tuan ramai ni, saya ustaz, saya tak ada Facebook. Buat apa ada Facebook? Dia nak tunjukkan dia merendah diri. Tak ada Facebook, tapi merendah diri, meninggikan mutu, dia panggil. Tak boleh begitu, merosakkan hati kita. Ataupun kita menyatakan kegembiraan, kejayaan kerja-kerja dakwah. Alhamdulillah sekarang surau kita orang makin ramai. Kita telah berjaya mendapatkan orang datang ramai jemaah kita. Tapi hati kita ada terdetik menunjukkan kejayaan ini kerana kebijakan kita mengurus surau, mengurus masjid. AJK dulu dakwah Cetong Setarang Barah, tak benda buat pun tak tahu. Tak boleh begitu. Kejayaan kita syukur. Orang dulu gagal, jangan dihina. Hati mesti mau jaga. Jadi baik, bagus. Merasa baik, itu yang salah. Banyak lagi lah benda-benda yang melibatkan hati, khususnya bagi kita yang beribadah ini, yang kita kena jaga bersungguh-sungguh. Termasuklah juga misalnya tuan-tuan yang berpoligami. Ini contoh. Tuan-tuan berpoligami, tapi asal jumpa orang dia tanya, ustaz berapa isteri ustaz? Saya seorang. Seorang? Darah. Saya 3 ustaz. Dan apakah tujuan dia bercerita itu? Adakah nak berkenalan, ataupun nak mengimpen ustaz ni supaya menikah seorang lagi, atau nak mengatakan saya lebih afdal dari ustaz kerana saya 3, ustaz seorang? Mana dia isteri, ustaz baru iswan, baru dia isteri, 3 isteri. Isteri ini iswan. Jangan. Barang perlu kita ingat, poligami adalah ibadah. Mempamerkan ibadah termasuk dalam perangkap riak. Perangkap tu yang kita takut. Perangkap. Tak kena perangkap, okey. Baik tu kalau poligami ramai pun jangan cerita ke orang. Tengok Jamil bin Abu, relax saja. Kenal kan Jamil bin Abu? Isteri sulung nama Latifah, pakai butang baju Melayu tu kan. Mana dia cerita pada isteri dia? Dia cerita ke pak mentua dia je. Allah selamatkan bapa mertua aku. Amin. Bapa mertua dia pun amin juga. Jangan cerita ke orang. Perangkap riak ni macam-macam tuan-tuan. Waktu kita ibadah ni paling kita takut perangkap riak tu. Sebab syaitan dia menggoda orang maksiat, memang tu kerja dia. Salah satu kerja dia juga adalah menggoda orang baik macam tuan-tuan, supaya balik semula ke zaman dulu balik. Kita baru nak semayang macam-macam dia ganggunya. Itu yang takbir sampai 5-6 kali tu. Sholli fardul isya. Allah, dia bisik.
Engkau lupa sebut makmuman. Oh ya tak ya, semula solat fardhu makmuman. Allahu akbar. Engkau sebut 4 rakaat, kena sebut insya arba'a rakaatin. Kau tak jelas tadi. Ulang balik. Solat fardhu insya arba'a rakaatin. Allahu akbar. Tak boleh bar dengan tangan, mesti ngam-ngam dengan hati, ngam-ngam bacaan saja aku semayang insya 4 rakaat jadi makmum kerana Allah, ngam-ngam. Kau tadi perut tu sampai dulu, niat tak sampai semula. Ya tak ya, solid. Dia ngacau kita, akhirnya kita fed up. Semayang pun susah. Malas aku semayang. Dia ganggu kita. Kita semayang berjemaah, biasa jarang datang surau. Kali ada ceramah-ceramah ni, try lah menjinak-jinakkan diri semayang. Biasa bukan tak semayang, semayang di rumah. Kita baru nak semangat, syaitan mengacau. Allahu akbar. Kebetulan dapat makmum sebelah, kerjanya sendawa bila rakaat pertama. Dah lah tak pakai mah. Sudah. Ni bulan Muharram, banyak orang puasa sunat. Jadi semayang maghrib tu memang balas pantun lah sendawa. Baru lepas berbuka, kalau musim-musim Covid hari tu, la ilaha illallah, jemaah pakai mask semua. Time bersin dibukanya mask. Yalah, dia pun takkan nak bersin kat mulut dia sendiri. Kita meninggal dah aku, meninggal. Setan tu dia membisik kita. Dia membisik. Dia nak menyebabkan kita jangan pergi surau dah. Jadi kita baru nak semangat, kita akhirnya kata, aku rasa semayang di rumah lagi khusyuk. Semayang di surau tak khusyuk langsung. Budak berlari lagi, jemaah perangai macam-macam. Dengan aku rukuk tengok jemaah sebelah, dia punya kuku kaki boleh kayuh perahu. Panjangnya kuku dia ni orang. Tengok. Kata aku, jangan. Dia itu semua gangguan. Kita kena ingat ya, kita nak ibadat ni, musuh kita paling utama setan. Setan ni dia takkan berhenti untuk mengajak kita balik ke jalan dia. Walaupun tuan-tuan dah ibadah lama dah, dia sentiasa ada isu-isu baru dia bawa. Kalau tuan-tuan tanya kenapa orang tak pergi surau, bukan kata kita ni baik sangat, tidak. Kita ni pun Allah izin bagi kekuatan apa semua, ada masa. Ada orang nak datang pergi sibuk. Cuba tanya orang, kenapa kau payah pergi surau? Tuan-tuan akan tengok jawapan berbeza-beza. Kenapa kau tak pergi surau? Payah surau, parking susah sekarang ni. Aku parking kadang tuan-tuan habis lalu-lalu, calo-calo kereta. Tuan-tuan pergi pula ke masjid besar-besar yang ada parking luas, pun orang tak datang juga. Kalau tuan-tuan tanya perumahan itu, kenapa tak pergi semayang? Dah tak ada dah orang jawab masalah parking. Sebab situ memang parking banyak, tapi dia akan bagi alasan lain pula. Jauh sangat, parking dengan tangga, tak daya aku nak semayang pula dah. Dia kalau boleh jemaah kita ni, dia nak parking motor kat mimbar ni. Kalau boleh lah, dia lagi dekat. Dia tokat kat dinding tu, semayang balik dia tolak keluar. Kalau boleh lah. Memang tak boleh lah begitu. Tak, kita sentiasa setan bagi kita gangguan. Tanya pula, bila kadang tu masjid dah okey, parking okey, jalan pun tak banyak tangga, wargemah, lutut tak sakit, kau kenapa tak pergi masjid? Nyampah aku dengan Tok Imam. Ngapa pula? Sombong, selisih dengan orang, salam pun tak. Lesen sangat. Dia marah ke Tok Imam pula. Sentiasa ada alasan. Kena dapat imam bagus, bacaan bagus, apa semua. Kau kenapa tak pergi masjid? Nyampah aku Tok Bilal, atau benda-benda. Nyampah ke Bilal pula. Yang ni settle masalah imam, nyampah ke Bilal pula. Bilal dah settle, ada lagi tak datang. Kau kenapa tak datang? Nyampah ke AJK. Sombong-sombong semua. Kita letak selipar situ, habis dia buang selipar, marah ke AJK pula dah. Nak penyudahnya tak ada orang datang ibadah. Apa sebab? Kita akan sentiasa diganggu. Jangan tuan-tuan nak pergi semayang, kita ni adalah yang jarang-jarang pergi surau. Jadi tiba-tiba sehari dua ni ada insaf sikit lah, nak pergi semayang lah, pakai kopiah apa semua, jalan. Baru kita nak pergi, detik dalam hati, aku ni macam nak riak pula rasa dah.
Ada sikit nawai tu show off tu ada pula dah. Dia akan ada bisikan. Memanglah mula-mula ni memang ada show off sikit. Start motor pusing, lalu kedai-kedai Aceh mana ada, memang kita ada show off tu ada. Nampak kawan-kawan lepak, oi surau 7 dah ni. Dia act tu ada sikit. Tapi jangan risau, itu sekejap saja riak. Nanti kalau tuan-tuan dah pergi 5 kali sehari berapa 2 kali minimum, riak tu dah habis lah. Jangan takut riak lah. Riak ni mula-mula je. Setan memang dia kacau. Jangan ibadah nanti riak. Kalau kita akhirnya kalah dengan bisikan kerana takut riak tak datang masjid surau, kita tertewas. Namanya talbisu iblis. Bisikan iblis habis-habisan. Tak memberi kita peluang untuk datang ke masjid surau untuk beribadah. Apa yang mustahak? Jaga hati. Jadi baik bagus, jangan merasa baik. Itu takbur, riak, ujub namanya. Banyak nak dikongsikan, tapi saya kira sekadar itulah sembang-sembang pada kesempatan malam ini. Dalam bahasa mudahnya istidraj ini, segala nikmat yang Allah beri pada kita, tetapi kita masih belum dekatkan diri kita dengan dia, maka disitulah punca masalahnya. Dekatkan diri dengan Allah, nescaya Allah akan curahkan nikmat yang pelbagai pada kita. Dan salah satu cara untuk kita menunjukkan kesyukuran atas nikmat adalah kita sama-sama membantu pembinaan surau Jemaat Asy-Syakirin di Keramat Wangsa KL ini. Tuan-tuan, sedekah, wakaf, sumbangan bukan kerana paksaan, tapi kita sedekah kerana manifestasi kesyukuran. Ingat, makam ibadah tertinggi seorang hamba adalah dia buat ibadah kerana syukur nikmat. Ini payah nak dapat. Ada orang dia datang buat ibadat sebab nak pahala, kerana nak masuk surga, kerana nak macam-macam. Tapi kata ulama, kata Imam Al-Ghazali, Imam An-Nawawi, makam tertinggi adalah orang yang melakukan ibadah kerana syukur. Dia datang surau. Kenapa dia datang? Syukur Allah beri aku sihat. Dia sedekah masuk tabung. Kenapa dia sedekah? Kerana syukur Allah beri aku nikmat macam-macam, anak berjaya, cucu berjaya. Dia bayar zakat kepada Pusat Pengangkatan Zakat Wilayah Persekutuan. Tanya, kenapa awak potong gaji? Kerana saya nak tunjuk syukur atas nikmat kerja saya sampai pencen, Allah jaga kesihatan saya, alhamdulillah. Jadi orang yang beribadat kerana syukur, makamnya sangat tinggi kerana ikhlas kepada Allah. Sekadar itu kita tutup pertemuan ini dengan doa. Moga majlis kita ini sama-sama diberkati oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa lil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.